Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bishrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Allah masih berikan kepada kita pelbagai nikmat pemberiannya. Dan antara nikmat yang terbesar yang Allah kurniakan kepada kita hari ini iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih panjangkan umur kita untuk sama-sama kita beramal ibadah kepada Allah, untuk sama-sama kita menuntut ilmu, sama-sama kita mendengar hadis dan juga bacaan ayat-ayat Al-Quran. InsyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana tajuk pada hari ini iaitu berkaitan dengan takut kepada Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 1 hingga 2. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim Yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya gegaran hari kiamat itu suatu kejadian yang sangat dahsyat, iaitu pada hari kamu akan melihatnya. Gegaran tersebut, semua wanita yang menyusu lalai daripada anak yang disusukan. Semua wanita yang hamil akan menggugurkan kandungannya sebelum sampai waktu ia dilahirkan. Dan kamu akan melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu amatlah berat. Surah Al-Hajj ayat 1 hingga 2. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini daripada surah Al-Hajj ayat 1 hingga 2 yang memberikan kepada kita contoh takut kepada Allah. Allah sebut dalam surah ini berkaitan kejadian hari kiamat, yang mana pada hari kiamat itu akan berlaku gegaran yang sangat besar, gegaran yang sangat dahsyat, yang mana gegaran itu akan menyebabkan bila bergegarnya hari kiamat pada waktu itu, semua wanita yang menyusukan anaknya akan melalai daripada anak yang disusukan. Maksudnya waktu dia tengah susukan anak itu, maka dia lepaskan anaknya, dia biarkan anaknya. Satu. Dan juga firman Allah sebut semua wanita yang hamil akan menggugurkan kandungannya sebelum waktunya. Orang yang sedang mengandung, bila berlakunya gegaran hari kiamat tersebut, maka kandungannya gugur secara sendiri sebelum sampai waktu ia dilahirkan. Gugur kandungannya. Nak kata kuatnya gegaran hari kiamat pada waktu itu. Gegaran itu menyebabkan kandungan seorang wanita yang mengandung gugur. Kuatnya gegaran pada hari kiamat itu. Dan kamu akan melihat manusia seperti mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Kenapa macam mabuk tu? Sebab gegarannya sangat kuat sampai mereka ni terhuyung hayang, macam orang dah tak betul mabuk.
Dia punya gegaran itu terlalu kuat sampai terhuyung-hayang, tak stabil, tak boleh nak berdiri dengan betul. Sebab tu nampak keadaan seperti mereka ni macam mabuk, tapi mereka sebenarnya tak mabuk. Cuma waktu itu gegaran yang sangat kuat yang menyebabkan mereka ni kelihatan seolah-olah mabuk. Jadi tuan-tuan, bila kita dengar ayat surah Al-Hajj ayat 1 hingga 2 ni, kita akan rasa takut kepada Allah. Ya Allah, takutnya hari kiamat macam tu sekali ya. Sebenarnya banyak lagi kisah-kisah ataupun ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang hari kiamat. Contohnya iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila berlaku gegaran-gegaran yang sangat kuat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan akan keluar semua segala isi perut di bumi ni. Gegaran itu menyebabkan keluar segala isi perut bumi. Lagi apa? Idza sama'un syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat, apabila langit itu terbelah, langit itu digulung dan sebagainya. Banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang hari kiamat. Dan bila kita baca ayat-ayat itu, akan menyebabkan kita rasa takut dan insaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh-contoh ayat yang menyebabkan kita akan rasa takut kepada Allah. Jadi perasaan takut kepada Allah ni memang lumrah ataupun wajib kepada setiap manusia untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap apa sahaja keadaan dan perbuatan yang kita lakukan. Ini contoh Imam An-Nawawi meletakkan satu contoh dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Kemudian hadis daripada Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mislaha qattu, faqala law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum lahum khanin. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah kepada kami, yakni para sahabat, dengan khutbah yang tidak pernah kami dengarnya sebelum ini. Baginda bersabda, sekiranya kalian mengetahui apa yang saya ketahui, nescaya kalian akan sedikit ketawa dan banyaknya menangis. Lalu para sahabat menutup muka-muka mereka dan terdengar suara tangisan mereka. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi tuan-tuan, hadis ini menjelaskan kepada kita bahawasanya Nabi melarang ataupun tidak menggalakkan kepada sahabat dan umatnya kita ni banyak ketawa. Nabi kata jangan banyak ketawa. Sebab apa? Sebab kalau kamu tahu apa yang aku tahu, Nabi ni dia dah tahu dah. Nabi punya mukjizat, Nabi punya kelebihan, Nabi dah tahu apa yang akan berlaku, bagaimana keadaan hari kiamat, bagaimana keadaan neraka. Nabi dah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keadaan hari neraka. Sebab tu Nabi bagi pesan pada sahabat. Nabi kata apa? Kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan ketawa sikit dan nangis banyak. La dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Nabi sebut kamu akan ketawa sikit sebab kamu akan jadi takut dan menangis banyak. Sebab kamu tak pernah nampak neraka macam aku nampak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi bagi pesan begitu kepada para sahabat pun menutup mukanya dan mendengar tangisan mereka waktu itu. Dia tutup muka sambil menangis, tuan-tuan. Ini sahabat, bagi teguran sikit terus nangis. Bagi teguran sikit terus nangis. Punya lembut dan lembutnya hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bila ditegur oleh Nabi, mereka akan terus terasa hati dan terus menangis dalam hatinya. Bukan terasa hati merajuk sebagainya, tapi dia lembut hatinya itu. Terus menangis mereka ni. Dan Nabi kalau kita lihat, Nabi ni jarang ketawa banyak. Nabi jarang ketawa. Nabi tak banyak ketawa. Nabi jarang.
Kalau Nabi ketawa pun, Nabi tengok keadaan, sesuatu keadaan. Tak adalah setiap masa Nabi ketawa. Nabi dan sahabat-sahabat banyak menangis. Nabi dan para sahabat ni, mereka ni banyak menangis daripada ketawa. Contohnya Al-Quran Uthman. Apabila Uthman ni baca Al-Quran, Sayyidina Uthman bin Affan, bila dia baca Al-Quran, basah dia punya Al-Quran tu. Sebab apa? Sebab dia baca Al-Quran, dia faham apa ayat Al-Quran, dan dia menangis. Dan tangisan dia itu menyebabkan basah Al-Quran Uthman dan terkoyak. Sampai terkoyak Al-Quran Uthman kerana basah dia sebab nangis dia. Bila dia baca Al-Quran, dia menangis dan dia faham apa yang dia baca, menyebabkan koyak dan basah Al-Quran Uthman bin Affan. Sampai macam tu sekali para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sebab tu Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan ketawa sedikit dan menangis banyak. La dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Tapi berbeza dengan kita sekarang ni, sikit-sikit kita akan ketawa. Kita ni banyak ketawa, terlalu banyak perkara-perkara sia-sia yang kita buat, terlalu banyak perkara yang lara yang kita tengok. Kalau kita tengok rancangan TV, maka kita akan lihat banyaknya rancangan-rancangan yang menyebabkan ketawa, lara, gelak-gelak, seronok-seronok. Itu antara contoh lah. Contoh saya bagi, kita sekarang dah terlalu banyak perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita buat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini adalah pesanan daripada Nabi SAW, bukan saja kepada para sahabat, tapi pesanan ini juga sebenarnya kepada diri kita juga. Nabi pesan, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan ketawa sedikit dan menangis banyak. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis seterusnya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik, thumma yakunu mudghatan misla dhalik, ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Maksudnya, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kami, dalam keadaan baginda ialah seorang yang benar pada pertuturannya, lagi dibenarkan pada wahyu yang diturunkan kepadanya. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi ni seorang yang benar dan baginda tidak pernah menipu. Apa yang Nabi sebut, Nabi cakap semuanya perkara yang benar, dan tidak pernah Nabi berbohong sepanjang kehidupan dia. Itu antara sifat Nabi. Walaupun Nabi belum dilantik menjadi Rasul, Nabi mempunyai sifat bercakap benar. Nabi tidak pernah berbohong. Nabi tidak pernah berbohong sepanjang hidup dia. Ini diakui sendiri oleh orang Arab Quraisy. Orang Arab Quraisy sewaktu peristiwa meletakkan Hajarul Aswad. Itu ada peristiwa dia, dan orang Arab Quraisy sendiri yang melantik Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Padahal waktu itu Nabi belum menjadi Nabi Rasul pun. Muhammad belum jadi Nabi.
Tapi dia kata, orang Arab Quraisy kata Nabi ni adalah orang yang paling layak, Muhammad adalah orang yang paling layak kerana dia tak pernah menipu sepanjang hidup dia. Ketika mana peristiwa Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan, Nabi kumpulkan orang Arab Quraisy di Bukit Safa pada waktu itu. Nabi kata apa? Orang Arab Quraisy kata apa? Wahai Muhammad, kami tak pernah dengar kamu cakap bohong selama ini. Selama kami kenal kamu, wahai Muhammad, kamu tak pernah bercakap bohong. Itu perakuan sendiri oleh orang Arab Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi tak cakap apa lagi pun waktu itu. Nabi tak kata pun dia Rasul waktu itu. Tapi orang Arab Quraisy dah mengaku Muhammad ni orang yang benar, Muhammad tak pernah menipu dan sebagainya. Sebab tu Nabi digelar Sadiqul Masduq. Dia bercakap benar, dan apa yang dicakap semua itu dibenarkan. Semuanya itu adalah benar dan tidak pernah menipu semata. Jadi tuan-tuan, itu antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya salah seorang dari kalangan kamu dihimpunkan penciptaannya dalam keadaan nutfah selama 40 hari di dalam perut ibunya. Bab pertama dalam hadis ni, Nabi nak ceritakan tentang penciptaan manusia. Dalam hadis ni nak cerita tentang penciptaan manusia. Ada 4 peringkat. Ada 4 peringkat. Yang pertama Nabi sebut nutfah. Nutfah ni apa? Air mani selama 40 hari. Maaf, ada 3 peringkat disebut dalam hadis ni. Nutfah, air mani selama 40 hari di dalam perut ibunya. Kemudian ia bertukar menjadi alaqah. Lepas 40 hari, manusia akan bertukar menjadi alaqah dalam perut ibu ni. Alaqah itu apa? Segumpal darah. Pada awalnya 40 hari pertama dalam perut ibu, ia dinamakan nutfah. Ini satu keajaiban ataupun keagungan wahyu dan juga mukjizat Nabi. Sebenarnya para saintis kata kami dah temui bagaimana keadaan bayi di dalam perut. Sebenarnya hadis dah cerita dah lama dah. Pada zaman Nabi lagi dah sebut dah tentang kelahiran dan juga penciptaan manusia. Dalam hadis Nabi dah sebut. Nabi kata apa? 40 hari. Pada awalnya manusia ni daripada air mani. Kemudian dia jadi alaqah. Alaqah ni apa? Segumpal darah. Segumpal darah juga dalam masa 40 hari. Kemudian ia menjadi mudghah. Seterusnya ia berubah menjadi mudghah. Mudghah ni apa? Segumpal daging. Segumpal daging yang mana tempohnya juga sama 40 hari. Jadi 40 hari nutfah, air mani. 40 hari alaqah, segumpal darah. 40 hari mudghah, segumpal daging. 40 hari ditambah dengan 40 hari ditambah dengan 40 hari. 40 jadi 120. Kalau kita lihat 120 ni sebenarnya adalah 4 bulan. 4 bulan. Selepas 4 bulan, satu malaikat diutuskan. Lalu dia meniupkan roh kepadanya dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara kepada seseorang itu semenjak dalam perutnya lagi. Lepas 4 bulan penciptaan manusia, kemudian barulah ditiupkan roh oleh para malaikat, oleh satu malaikat yang diutuskan oleh Allah. Dia tiupkan roh dalam perut seorang ibu itu kepada anaknya. 4 bulan 4 bulan baru ditiupkan roh. Dan kemudian ditulis 4 perkara. Ditetapkan 4 perkara kepada dia. Apa dia 4 perkara itu? Rizqihi, yang pertama rezekinya. Wa ajalihi, yang kedua ajalnya. Yang ketiga amalihi, dan segala amalan baiknya, amalannya. Wa syaqiyun aw sa'idun, dan yang keempat, adakah orang itu bahagia ataupun celaka. 4 perkara: rezeki, ajal, amalan, dan bahagia atau celaka seseorang itu. 4 perkara ini telah ditetapkan oleh Allah semenjak kita dari dalam perut lagi, ditiupkan oleh Allah dalam perut. Sebenarnya perkara ini dah lama dah ada. Perkara ini, 4 perkara ini telah ditulis oleh Allah semenjak sebelum kita lahir lagi, dah lama dah.
Kemudian bila dah lahir, dah ada dalam perut ibu, barulah ditiupkan dan ditetapkan. Sebegitu itu pendapat para ulama. 4 bulan. Bila berlaku tiupan roh pada bayi 4 bulan. Wallahu a'lam. Itu menurut hadis. Kemudian kata Nabi SAW, "Fawallazi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah." Dan demi Tuhan yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya salah seorang daripada kalangan kamu mengerjakan amalan ahli syurga sehingga jarak di antaranya dan syurga itu hanyalah sehasta. Yang ini pula bab yang seterusnya dalam hadis ni Nabi sebut, ada seorang lelaki ni, dia buat segala kebaikan. Sepanjang hidupnya dia buat amalan ahli syurga. Dia buat amalan-amalan kebaikan. Dia banyak solat, dia banyak sedekah, banyak berpuasa, banyak tolong orang, banyak baca Al-Quran. Amalan ahli syurga, buat kebaikan. Dan namun sehingga kan jarak dia antara syurga itu hanyalah satu hasta saja. Nak kata dia ni hampir dengan syurga dah, dah nak masuk syurga dah. Tapi akhirnya ketentuan takdir telah mendahuluinya, ditetapkan terlebih dahulu. Lalu dia mengerjakan amalan ahli neraka, maka dia masuk ke dalam neraka Allah. Bila penghujung hayatnya, tiba-tiba seorang lelaki yang mana amalan kebaikan dia terlalu banyak daripada awal, bila sampai saja penghujung hayatnya, dia melakukan amalan ahli neraka. Contohnya dia buat syirik kepada Allah, dia melakukan dosa-dosa besar dan tidak bertaubat kepada Allah. Maka Nabi sebut fayadkhuluha, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka walaupun banyak amalan kebaikannya. Nanti saya huraikan. Dan kemudian Nabi sebut juga, ada juga di kalangan kamu yang mana sepanjang hidupnya melakukan amalan ahli neraka. Dia banyak buat jahat, banyak mencuri, banyak melakukan perbuatan dosa-dosa besar, dan pada hari akhirnya dia melakukan amalan ahli syurga dan akhirnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak melakukan lagi kejahatan. Fayadkhuluha, Nabi sebut, dan dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Sepanjang hidup dia buat jahat, akhir hayatnya dia bertaubat, dia kembali kepada Allah, maka Nabi sebut fayadkhuluha, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Hadis ini besar pengajarannya. Tuan-tuan, ada satu kisah kita nak bagi pengajaran daripada hadis ni. Hadis yang panjang ni nak kata apa? Hadis ni bagi amaran kepada kita, bagi peringatan kepada kita agar jangan terlalu yakin dengan amalan yang kita buat. Jangan terlalu yakin dengan amalan yang kita telah buat selama ni. Walaupun kita dah banyak beribadah kepada Allah, walaupun banyak kita buat amalan-amalan kebaikan, jangan kita terlalu yakin dan menyebabkan kita leka pada hari akhirnya. Takut-takut dia kata apa, aku dah 50 tahun nak ibadah dah ni, cukup dah kot. Lagi 10 tahun, mana tahu lagi 10 tahun aku dah nak meninggal, lebih baik aku buat dosa. Tuan-tuan, ini namanya terlalu yakin. Ini kata Ibnu Daqiq Al-Aid, dia kata jangan terlalu yakin dengan amalan yang kita buat. Jangan terlalu yakin. Satu. Yang kedua, jangan kita pandang rendah pada orang. Ini pengajaran yang besar. Jangan kita pandang rendah dan pandang remeh pada orang. Nampak luar je jahat, tapi sebenarnya dalam dia baik. Jangan nampak orang itu luaran sahaja buruk. Oh, dia ni mesti tak solat ni, oh dia ni mesti orang yang jahat ni. Jangan. Itu nampak luaran saja, tapi dalamnya hanya Allah saja yang tahu. Jangan kita cuba untuk mengata orang. Boleh jadi orang yang luaran itu baik, dalamnya jahat. Boleh jadi luaran dia jahat, dalaman dia baik. Sebab itu saya bagi pesan, jangan terlalu menghina dan memandang rendah pada orang lain. Jangan suka menghukum orang. Jangan suka menghukum orang. Ada contohnya dia ni buat amalan baik banyak, solat dia terlalu banyak,
Solat dia tak pernah tinggal, solat berjemaah, solat sunat. Banyak dia buat, rajin dia buat. Tapi dalam masa yang sama dia tak tinggal riba. Solat dia solat, puasa dia puasa. Tapi dalam masa yang sama dia tak tinggalkan riba. Sedangkan riba itu telah jelas haram. Dia kata, kalau Ustaz riba sikit je pun kita ambil sikit je, tapi saya tak tinggal solat Ustaz. Tuan-tuan, riba tu juga dosa besar. Ada satu kisah pasal riba ni. Dalam satu cerita yang diceritakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ni dia suka baca Al-Quran di kubur ibu bapanya. Dia rajin baca Al-Quran di kubur ibu bapanya, Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini seorang imam yang terkenal dalam mazhab Syafi'i. Dia suka baca Al-Quran di kubur ibunya. Satu hari tu dia baca Al-Quran, satu malam tu waktu dia bacakan Al-Quran di kubur ibu bapanya, dia terdengar suara seorang yang sedang menangis dan menjerit kesakitan, diseksa. Dia dengar satu jeritan orang yang sedang diseksa di satu kubur. Dia cari-cari mana bunyi orang menangis kena seksa ni, tak ada pun. Dia cari-cari tak jumpa. Bila dia cari-cari, rupanya satu kubur ini ada orang jerit, tapi tak ada orang pun. Cuma mungkin orang dalam kubur itu. Bila dia cari-cari, rupa-rupanya orang itu rajin pergi masjid. Dia rajin amal ibadah, tapi dia tidak meninggalkan riba. Dia ambil riba. Ini contohnya yang diceritakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Orang tu baik, dia buat solat, dia tak pernah tinggal solat berjemaah, dia banyak melakukan kebaikan, tapi dalam masa yang sama dia mengamalkan riba. Jadi dia dengar satu tangisan di dalam kubur, kena seksa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu bahaya riba. Jangan kita terlalu yakin dengan amalan yang kita dah buat. Banyak sangat dah ni aku buat amalan ni, kita buatlah dosa sikit. Jangan tuan-tuan. Tuan-tuan, satu, ada juga orang ni, seorang sahabat ni, diceritakan tiap kali kalau dia pergi ke masjid, tiap kali sahabat ni pergi ke masjid, dia akan balik tu, dia akan jumpa kawan yang tak pergi masjid. Tiap kali dia pergi surau ataupun masjid pada hari itu, dalam perjalanan pulang, dia akan pergi kepada rumah orang yang tak pergi masjid. Apa yang dia buat? Dia akan ketuk pintu rumah tu, dia akan perli. Kenapa kau tak pergi masjid? Umur kita dah 70, lebih baik kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh dia. Dia ni baik, dia pergi masjid, dia rajin pergi masjid, solat berjemaah. Tapi bila balik tu, dia pergi rumah orang tak pergi masjid, dia ketuk pintu. Dia kata, apa, engkau ni dah tua, dah nak meninggal dah, lebih baik kita pergi bertaubat pada Allah, rajinkan pergi masjid. Rupa-rupanya tujuan dia apa? Tujuan dia adalah untuk riak. Padahal tujuan dia adalah untuk riak. Dia bukannya nak berdakwah pun, dia bukan nak ajak orang pun, tapi sebenarnya dia riak. Jadi tuan-tuan, ini juga satu sifat yang bahaya kepada diri kita. Kita memang nak buat baik, tapi silap-silap kadang-kadang ada berlaku ataupun timbul sifat riak dalam diri. Yang itu yang kita tak nak. Dia baik, dia buat baik, dia ketuk pintu rumah orang, kenapa kau tak pergi masjid? Kau kan dah tua, dah nak meninggal, lebih baik kita bertaubat pada Allah. Dia nak ajak, tapi dia buat cara yang salah. Timbul sifat riak dalam diri dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada satu doa yang boleh untuk kita amalkan, yang baik kita amalkan, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Nabi suka baca doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, aku mohon kepadamu ketakwaan, kesucian diri, kekayaan dan kemuliaan yang engkau miliki. Itu doa yang Nabi ajarkan, yang boleh kita amal. Kesimpulan daripada hadis ni, jangan kita terlalu suka menghukum orang. Jangan kita terlalu yakin dengan amalan yang kita buat. Itu contohnya. Itu pengajaran daripada hadis kita pada hari ini. Dan jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada satu kisah yang terakhir yang saya ingin kongsikan. Pada zaman kaum Bani Israel dahulu,
Ada satu kisah yang mana seorang bapa ni dia bakar dirinya kerana banyak dosa. Ada seorang bapa ni, ini Bani Israel ni, bukan kaum Muhammad, bukan, kaum Bani Israel. Dia bakar dirinya kerana dia terlalu banyak dosa. Dia takut, jadi dia bakar dirinya kerana terlalu banyak dosa. Maka dia ni ada seorang anak, dia ada ramai anak. Dia kata pada seorang anak ni, dia kata, wahai anakku, nanti bila ayah dah meninggal, kamu bakar jasad ayah dan kamu bawa abunya sikit ke sebelah sana, di gunung. Ayah dia pesan pada anak, nanti bila kamu dah bakar ayah, kamu bawa abu ayah sikit ke gunung sana. Anak yang kedua, kamu bawa abu ayah, bila dah bakar nanti kamu bawa abu mayat ayah ni, bawa di laut. Anak yang ketiga, kamu bawa abu mayat ayah ni ke gunung yang lain, dan sebagainya. Begitulah pesan ayah ni kepada anaknya. Anak pertama bakar ayah, bawa abu ke tempat lain, gunung. Anak yang kedua bakar, bawa abu ni ke tempat lain. Anak yang ketiga bakar ayah, bawa abu ni ke tempat lain. Macam tu dia kata. Dia pesan kepada anak-anaknya begitu. Maka bila hari perhitungan, bila sampai pada hari akhirat, di hari akhirat kelak, Allah memanggil dia dan Allah bertanya kepada lelaki ni, kenapa kamu pesan pada anak kamu begitu? Maka lelaki ni berkata, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya aku takut diazab oleh nerakamu. Oleh itu aku siap-siap bakar dengan diri aku di dunia, dan aku pecah-pecahkan abu mayat aku kepada tempat-tempat yang lain, supaya aku tidak diazab lagi olehmu ya Allah. Kerana dia terlalu takut dengan dosa dia. Kerana dia terlalu takut dengan dosanya, dan dia takut tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dia sanggup buat macam tu. Dia bakar dirinya, dia suruh anaknya hantarkan abu mayat itu kepada tempat-tempat yang berbeza, tempat lain. Maka hari akhirat itu, di hari akhirat kelak, diceritakan dalam hadis tersebut, Allah sebut Allah ampunkan dosanya dan dia dimasukkan ke dalam syurga di atas rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ampunkan dosa dia dan Allah masukkan dia ke dalam syurga Allah atas rahmat Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukup sekadar itu untuk pagi ni. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Qulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.